Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pilihan pada malam ini pada muka surat 23, hadis 29. Tajuk hadis, pendidik insan berakhlak mulia. Malam ni kita nak bahas tentang akhlak, budi pekerti, perangai, kelaku dia lah tu kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Hadis riwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan keelokan akhlak. Baru-baru ni saya berada di Al-Ustaz. Pagi tu kuliah subuh, ya. Jadi kuliah subuh ada seorang ustaz sampaikan dan saya dapatlah satu dua ilmu. Rupanya Abu Hurairah ni dia masuk Islam lewat, dia dengan Nabi tak lama, tapi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau 5,374. Sayyidina Abu Bakar muda kelebihan, Sayyidina Umar pun tak banyak, tapi yang dia ni memang hebat walaupun dia masuk Islam agak lewat. Tu kelebihan. Nah, ni kata tuan-tuan, pilihan Allah. Nah, hak Islam nama pada dia pun tak boleh nak riwayat banyak hadis. Dia 5,374 lah kalau tak silap saya. Kebetulan kalau tuan-tuan kalau pergi Al-Ustaz, saya recommend lah. Kalau salah tidur hotel-hotel biasa ni, tuan-tuan nak keselesaan tidur di INN Simpang Kuala Masjid Aman. Satu bilik RM100, fully aircon, bilik air semua dalam tu. Yang saya kata bagus tu, turun daripada bilik, masuk masjid, keluar masjid, pergi tempat berkedara, semua ada dalam tu, tak lawat apa lah. Gerai makan belunggu depan tu, dalam masjid tu semua ada. Dulu kita tak tahu, kita duduk pergi duduk hotel lah kan, ada tahu lah saya tantu station. Kalau tak ada kuliah subuh, saya bagi kuliah subuh itu. Nah, ada tak apa, saya pergi dengar, saya dapat dengar dua. Salah seorang Dr. Akli, hebat, nah, pensyarah Unisyams. Memang sedap tuan-tuan huraian dia begitu. Jadi saya dapat dua pagi tu. Salah seorang tu ustaz tu nama Hasan Basri, cakap macam lebih kurang orang Sikh atau orang Baling lah kan. Dia yang cerita 5,374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hebat tuan-tuan. Baik. Jadi malam ni pun hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Baik. Sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan keelokan akhlak, perangai, budi pekerti. Baik, tuan-tuan, kita baca dulu ayat-ayat Quran dan hadis
yang boleh kita kaitkan dengan akhlak. Ini penambahan lah, dia tak ada dalam ni. Sebab tu ustaz-ustaz yang mengajar ni, bila dia tengok tak ada apa, dia kena cari bahan-bahan lain macam tu lah kan. Tokok-tokok tambah sikit, yang boleh yang tak boleh kita pun langkau lah. Sebab tu saya kata buku ni atau kitab hadis ni saya bukan nak baca semua. Ada benda yang saya tak erti nak huraikan, maaf betul. Cerita masuk jamban, keluar jamban tu bagi orang lain lah. Nah, kita nak cerita bab akidah ni, akidah yang boleh membatalkan akidah, akhlak-akhlak Islam, yang ni boleh lah sikit sebanyak kan. Kalau kita boleh ke semua pun orang lain tak boleh cari makan pula kan. Jadi Tuhan buat elok dah. Hang takat ni lah kemampuan. Baik, kita baca hadis Imam Bukhari dulu. Kenal dulu terlebih dahulu, sebab hadis ni kata innama bu'itu liutammima salihal akhlaq. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada orang baca innama bu'itu liutammima makarimal akhlaq. Kan? Yang tu saya dipahamkan Imam Al-Baihaqi. Nah, katanya dhaif yang tu, wallahu a'lam. Yang ni sahih sebab dah ditahqiqkan, disahkan oleh Dr. Zahzan Muhammad. Nah, dia bidang dia, Quran Sunnah bidang dia. Baik. Bila kita sebut tentang akhlak, pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Muhammad? Apa dia jawab? Kana khuluquhul Quran. Hadis ni Bukhari. Akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Apa dia radhi? Akhlak Muhammad itu Al-Quran. Kan? Ulama bahas. Apa dia? Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk suruhan, beliau buat. Apa yang dilarang, dicegah dan ditegah, beliau tinggal. Itulah akhlak Muhammad, akhlak Al-Quran. Ya? Lalu oleh kerana amalan beliau begitu, akhlak beliau begitu, Allah sanjung, Allah puji dia dalam 2 ayat pula. Nah, pertama surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat 4. Ayat bunyi macam mana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak, budi pekerti yang agung. Akhlak Muhammad, Al-Quran. Apa dia? Pandit? Tadi Allah suruh dia buat. Kalau Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal, iyalah tu akhlak Islam lah tu. Baik. Dan Allah memuji dan menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak, budi pekerti yang agung. Kemudian kerana akhlak yang agung ini, budi pekerti yang mulia ni, layaklah beliau menjadi contoh teladan. Sebab tu Allah puji dia dalam suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu terdapat contoh teladan yang baik. Makna kalau nak ikutlah dia ni cukup sempurna, sebab beliau adalah insan pilihan Allah. Itu kita bicara tentang akhlak. Hadis Bukhari, Al-Qalam ayat 4, Al-Ahzab ayat 21. Mari kita ambil sikit sebanyak tentang akhlak Nabi. Kita memperincikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang akhlak, 3 benda ni kena ada. Yang pertama sekali, akhlak Islam bermula dengan ikhlas. Saya tertarik dengan almarhum Dr. Haruddin, mudah-mudahan beliau dirahmati Allah. Beliau kata apa tuan-tuan? Beramallah hingga ikhlas. Bukan ikhlas baru nak beramal. Saya pegang tu. Kadang-kadang orang duk kata kita, hang ni ikhlas kan ni? Hang mana tahu aku ikhlas tak ikhlas? Dia tak. Tapi aku nak buat sampai aku ikhlas. Lah ni saya yakin tuan-tuan yang ada depan saya ni, tuan-tuan sembahyang bukan nampak mentua mak mentua.
Kerana Allah. Peringkat awal dulu mungkin kerana pak cengeng, "Oi, pergi sembahyang." Kita pun sembahyang. Kerana pak. Takkan lah pun kerana pak ikut. Tu yang Dr. Harudin kata, beramallah hingga ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Faham Syekh? Kita pegang yang tu, ulama beliau. Ikhlas. Nah, dalam akhlak Islam yang saya baca, dia mesti teras kepada akhlak Islam 3. Satu lagi lah, satu-satu. Pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita bahas sikit. Orang jauh main, pindah main duduk sini pula. Mana tahu ada 2 akaun kan? Akaun A, akaun B, kan? Apakah yang dikatakan ikhlas? Kena macam tu lah. Takat saya boleh lah. Sebab tu saya benda-benda ni memang syok, modal banyak. Siap dengan dia Quran, dalil hadis. Kalau cerita masuk jamban, keluar jamban tu tak arti. Aku tak pandai tu. Sebab saya tak tumpu bidang-bidang tu. Sebab bagi saya bidang-bidang tu bidang yang biasa. Bukan nak dia merosakkan akidah. Kan? Bab akidah saya belajar. Saya puluh lah takat saya boleh. Yang dikatakan ikhlas tu kena tengok surah yang ke-6 Al-An'am ayat 162. Faham tu? Ikhlas kena yang ni. Ini dia katakan ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Itu ikhlas tuan-tuan. Solat saya, ibadah, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Hidup dan mati saya ni memang kerana Allah. Saya berjuang kerana Allah. Saya kata macam tu lah, tuan-tuan terima ke tak? Allah nilai lah. Itu ikhlas. Boleh Pak Haji kena? Apa sahaja yang kita lakukan, yang kita amalkan kerana Allah, itu dikatakan ikhlas. Baik. Kenapa perlu ikhlas? Tu dia kena bahas sampai tahap tu, takkan boleh lah. Yang ni kena tengok hadis Muslim. Pasal apa tuan-tuan? Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Itu dia. Sesiapa yang amalannya tidak selaras, tidak sama sebagaimana yang aku ajak, amalan itu ditolak. Pula dah. Tu hadis Imam Muslim, ayat Quran untuk menyokong hadis ni, surah ketiga Ali Imran 85. Tonton dengar. Ni saya ambil modal ni dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain pada Islam yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW, maka amalan itu tidak diterima, dan pada hari akhirat golongan ini tergolong dalam golongan orang yang rugi. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan tafsir beliau dia sebut 2 tuan-tuan. Syarat diterima amalan kita sebagai amal soleh 2. Pertama, berdasarkan hadis Imam Muslim dan ayat Quran tadi Ali Imran 85, yang pertama keikhlasan. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan itu menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Itu amal soleh. Itulah bekalan akhirat kita tuan-tuan. Kan? Baru mana saya pergi Kuala Lumpur, kakak saya meninggal dunia. Tiba-tiba ya, sakit terus masuk meninggal. Jadi bila kita mati, Pak Yuzano, kan? Kita semua akan mati. Nak bawa balik apa tuan-tuan? Bekalan amal soleh. Apa dia amal soleh yang tadi? Yang amalan kita ikhlas kerana Allah, dan amalan itu menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalil? Yasma'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu.
Bila orang tu mati, siapa meninggal dunia, 3 perkara akan mengiringinya ke kubur. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli keluarga, harta dan amalan. Amalan kena ingat tuan-tuan. Amalan soleh dan amalan tidak soleh. Oh, kacau. Kan? Fayarji'unani wa yabqa wahid. Yang balik ke ahli keluarga dan harta. Yang kekal amal-amal kita. Amal baik, amal soleh, amal tak soleh pun kata ulama duduk sekali, dia tak balik. Kan? Jadi kita nak bawa balik bekalan akhirat, pastikan amal soleh. Apa itu amal soleh? Tu di antaranya akhlak Islam bermula dengan ikhlas. Amalan yang ikhlas, masya-Allah. Nah, dan amalan itu tidak bercanggah dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh? Cuma tambah sikit. Ulama contemporary, muslimat faham contemporary mendatang apa? Kita buat dalam bahasa mudah lah. Ulama mutaakhir. Di antaranya ialah Syekh Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Beliau berdasarkan ayat, sepotong ayat Suratul Furqan surah ke-25 ayat 23. Dengar elok. Bagi beliau, mengikut pandangan beliau, dia ni hafal hadis Bukhari, dia hafal kitab Bulughul Maram, dia hafal Quran tuan-tuan, umur dia baru 62. Jadi kita sudah fikirlah. Sebab tu saya ulama-ulama yang ada jenis macam ni kelebihan, kita tu sudah fikirlah kita siapa kan. Tambah nak fikir ulama-ulama silam, Imam Asy-Syafi'i, ustaz yang fikir tu ayat Quran pun tak ingat kan. Aduh letih. Imam Asy-Syafi'i bukan takat ayat Quran, sebab turun ayat pun ingat. Dia kalau ustaz-ustaz aduk kata kat Imam Asy-Syafi'i, aku nak test tengok, aku tak mau baca apa. 465 ayat ni turun tentang apa ustaz? Mampus dia. 4 apa dia? 65 apa dia? Kan? Jadi suluhlah muka hampa di cermin tu, hidung pun kembang daripada aku kan. Dah lah tak handsome, duk pergi kutuk ulama silam pula membaca hampa tu. Aku orang jenis ni dari dulu sampai lah, sampai bila-bila aku tak boleh, aku geram, sombong. Tang kita angkat diri lah begitu, macam-macam hang duk hina ulama tu, hang tak rasa pula no. Betul pepatah Melayu kata apa? Kuman di seberang laut nampak kan, babi di bawah hidung tak nampak. Betul tak? Kan? Ni jenis ni lah, jenis babi ni mana kan. Minta maaf lah, bukan sebut mana-mana ustaz. Boleh Syekh? Nampak baju Palestin semangat ni. Lagi kerana hang pakai baju tu, Israel main tembak habis kami semua. Syahid pula. Habis dia sebut ayat ni wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Yang ni dia cerita ada manusia di kalangan kita bila balik bertemu dengan Allah, dia tengok amal-amal kebajikan yang dia buat dulu semua umpama debu yang berterbangan. Ayat tadi Ali Imran 85, Allah kata kalau kita cari Islam pada Islam tak diterima. Yang ni dia cerita jadi debu yang berterbangan. Jadi Syekh Al-Qarni sebut amalan kita diterima sebagai amal soleh mesti 3 syarat. Pertama, beriman. Syarat pertama. Bukan kerana pak turut kita buat sesuatu banding, kerana kita tahu ini tuntutan agama. Mana dalam Quran? Saya boleh kembangkan dengan surah ke-16 surah An-Nahl ayat 97. Syarat pertama mesti beriman baru jadi amal soleh. Ada ayat Quran banding. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dia ambil dalil ni. Man amila salihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'minun. Tu dia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah ke-16 surah An-Nahl ayat 97. Sesiapa yang beramal dengan amal yang soleh, sama ada lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Syarat yang ni beriman. Kenapa main menuntut ilmu? Kewajipan. Kenapa semayang? Kewajipan. Yang kedua, kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah. Yang ketiga, yang ni memang tuntutan agama. Amal soleh. Boleh faham kan? Jadi Ibnu Katsir syarat dia dua, saya amal soleh, ikhlas dan menepati syarat. Tetapi Ibn Al-Qarni tiga, beriman, ikhlas, dan yang ketiganya menepati syarat juga. Boleh no? Baru ikhlas ni kan. Malam ni dia lapak awal sikit kan. Jadi kita berhenti awal. Buat macam mana? Saya ni demam itu tuan-tuan. 10 Julai ni 10 Ogos tak baik lagi rupanya. Yang ni yang dikatakan influenza A. Influenza A ni sakit kepala, sesemak, demam, lagi apa lagi? 4 lah, batuk. Hari tu habis dah Ustaz, dia main pula dah sambung bahagian kedua. Ingat TV ada bahagian kedua kan, drama. Tu ceritanya nah. Cumanya deria bau boleh lagi. Bau wangi, bau busuk. Kalau yang tu pun tak bau, yang tu COVID namanya, makna kena tukar alamat ke Batu Dua. Sebelah kan. Tam bau okey lagi. Buah minyak wangi, wangi minyak okey kan. Nak buat macam mana? Bukan kerja kita kan. Ikhlas ni. Ikhlas ni kalau nak bahas panjang tuan-tuan, saya nak ringkas. Nak bagi tuan-tuan, saya bagi poin yang penting saja. Seterusnya, apa kelebihan orang yang ikhlas? Selain daripada amalan, mereka diterima sebagai amal soleh. Tu dia. Yang ni, anda tengok surah ke-15 Suratul Hijri ayat 39-40. Tuan-tuan, nak habis dah cerita ikhlas. Iblis laknatullah ketika diusir keluar daripada syurga, apa permintaan iblis yang terakhir, Tuan Haji Zainal? Permintaan terakhir dulu ada gambar Uji Rashid berlakon, kalau tak silap kan. Dulu permintaan terakhir, amboi hampa warak aku pun ingat kan. Tak tengok hampa ni warak semua hampa ni. Permintaan terakhir iblis muslimat dalam ayat saya nak baca 39-40. 39 suratul Hijri ini di tengah-tengah disambung ayat 40. Wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tu jawapannya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah peluang kepadaku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Tuan-tuan, Allah membenarkan iblis untuk menyesatkan kita semua, termasuk tu guru, termasuk ustaz, termasuk hampa. Hampa ingat kami saja dia nak main sesat. Semua pasal Allah bagi laluan. Tapi dia jawab, iblis jawab, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hamba-hambamu yang ikhlas. Amalan umat Muhammad yang ikhlas selamat daripada tipu daya iblis atau syaitan. Kadang-kadang tuan-tuan dia main macam kita ni penceramah, tuan-tuan tak apa, duduk saja ya. Kita khutbah hari tu Power Rangers lancap ayat Quran, hadis Quran, dia main perasaan iblis. Hang kemas hang ni cerai, dia kata. Saya kata dia kepala bapak hang kemas. Kan? Dia lari. Cuba duduk layan dia. Lingkup amalan aku. Parah. Lingkup amalan saya. Kan? Baru-baru ni Allah bagi kesempatan 2 minggu lepas, khutbah di jemaat dia Al-Ustaz kali pertama di hadapan Exco Negeri Kedah, Exco PAS.
Ada seorang lagi YB, 2 orang lah. Oh, syok. Cakap bab kepimpinan Islam. Bagi dia pada dengar kan. Dia mai kau. Wih, hang ni kemas jari hang baca khutbah. Nah, iblis lah. Dia nak pelingkuh. Nah, kita tak layan. Kita tolak. Itu pertama akhlak Islam. Tapi kalau tak cerita lagi satu tak lengkap tuan-tuan. Kelebihan ikhlas di antaranya selamat daripada tipu daya iblis. Yang keduanya, yang ni saya kena sebut juga sungguh. Yang keduanya berdasarkan tafsir ni. Yang keduanya, orang yang ikhlas, amalan orang yang ikhlas, tuan-tuan, orang-orang ini bakal mendapat pertolongan Allah sehingga mudah bagi dia nak menunaikan segala perintah Allah. Ni kita dah boleh main kata contohlah masjid mewah. Bukan kita hebat. Kemungkinan kita ikhlas. Jadi Allah gerakkan hati kita mudah nak main melangkah ke masjid. Nah, kita bakal mendapat pertolongan Allah yang dikatakan taufik. Dalam Quran, dalam Quran tentang taufik, surah ke-11 ayat 88 Hud. Wa ma taufiqi illa billah. Saya nak terjemah dalam bahasa mudah. Hanya dengan pertolongan Allah sahaja aku dapat melaksanakan perintah ini. Allah tak tolong tak boleh buat, tuan-tuan. Kita duduk sembang lah. Walaupun ustaz, jam kita set pukul 4.30 pagi. Tut kan. Dia pun sengap, kita tak bangkit. Dia bunyi lagi. Mai kali kedua pelik, tidur. Kita sambung tidur. Dia duk bunyi dah. Pasal kita tak dapat taufik, pertolongan daripada Allah. Orang yang dapat pertolongan daripada Allah haji sana, dia bunyi sekali boleh bangkit. Bunyi-bunyi tu bangkit. Kita tak kemas. Itulah pertolongan Allah. Mudah-mudahan itulah amalan yang ikhlas. Takat tu saya boleh hurai. Habis. Yang pertama, teras kepada akhlak Islam. Yang pertama ini ialah ikhlas. Yang kedua, orang Islam yang beriman kena ada sifat-sifat ni. Yang lain nanti automatik damai, kata ulama. Tapi yang tiga ni kena masuk dulu. Yang kedua, benar. Mari kita dengar hadis Imam Bukhari dulu tentang benar. Lepas tu baru kita dengar ayat Quran. Dia bila ada dua hujah ni banding, cukup A, bukan takat Power Ranger lagi, Ultraman tu kan. Boleh Pak Haji? Terian tak ada kira? Habis dah? Dia tak apa. Dah saja peringatlah, kok ada kan. Benar. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa inna birra yahdi ilal jannati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengar makna dia alaikum bisidqi, hendaklah kamu, yakni umat dia, umat Muhammad SAW, bisidqi, yakni senantiasa berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya dengan berkata benar itu membawa petunjuk kepada kebaikan. Tuan-tuan, kalau kita berani kata benar, bagi nasihat kat pemimpin yang tak betul ni, naik isu ni pula dah, kapal selam dah 6 bilion lepas satu apa nak jadi ni. Hang tunjuk kau ni, kau tunjuk lah, tunjuk kat aku kenal apa. Tak tu kena cakap benar. Ada hadis lain kali saya baca lah, hadis riwayat Imam Ahmad. Kita sebagai rakyat, tuan-tuan, dianjurkan oleh Nabi SAW memberi nasihat kepada pemimpin yang memimpin kita. Kita di Malaysia, bila tengok pemimpin takut. Di luar negara, pemimpin tengok rakyat takut. Kita terbalik kurang. Tidak, Syekh? Tengok, dengar YB nak main ketak lutut lah, yang apa takut? Siapa? Dia takut kita, Pak Ji. Cakap banyak, pilihan raya sini aku tak jam. Boleh? Tengok di luar negara, semua pemimpin takut pada rakyat.
Jepun, rakyat desak tak jawatan. Tak jawatan ni duk lawan masalah. Hang aku tunjuk, orang tu tunjuk semua orang. Dia panggil apa? Combat ship tu. L apa? L tu pun penatang tu lah. Combat ship lah. Kapal perang ni. Tak siap-siap lagi. Kan? Malaysia negaraku. Nak buat macam mana? Ni Nabi ajak supaya kita berkata benar. Kemudian, maka sesungguhnya dengan berkata benar itu membawa kepada syurga. Bila kita bercakap benar, Pak Haji, dia bawa kepada kebaikan. Pemimpin dengar nasihat kita, kita berani berkata benar. Oh ya kau selama ni saya tersilap langkah. Contohlah, dia melakukan perubahan, dia jadi orang yang baik kerana kebaikan yang dia lakukan, kebaikan yang kita tunjuk, masuk syurga Pak Haji. Sebab teras kepada akhlak Islam. Yang kedua ialah benar. Boleh faham? Benar dalam tutur kata, benar juga dalam tindakan-tindakan. Nabi ada sifat ni. Mana dalam Quran? Benar. Dalam Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 70. Tuan. Sedap pula malam ni kuliah no. Pasal dia sandarannya Quran hadis, Quran hadis. Kan? Ni duk mai kutuk ulama. Kitab tasawuf ni macam ayat acak. Kan? Ulama bukan maksum apa? Ulama dia tahu kan benda-benda gaib. Pula dah kan. Hang buku tengok tak macam ulama tapi sah mama. Kan? Imam Asy-Syafi'i doa ajak orang zikir sesat. Ilahilastulil firdausi ahla tu sesat. Ni ustaz-ustaz Wahbi ni aku sebut, aku tak kira hampa tanya-tanya pula. Mengajak bapak ni tuan-tuan di Malaysia. Kan? Kan? Aku sikit tak bimbang depa. Depa pasal bimbang kat gua. Kan? Dah sungguh saya tengok video tu 2-3 kali. Sambutan Maulidur Rasul sama macam sambutan Taipuzem. Aku jumpa dah Syekh, hamba tengok ayat Quran ni Syekh. Hampa kata hampa pandai Quran hadis kan, hampa tak jumpa ke ayat ni. Bagaimana cara nak memuliakan Nabi? Jumpa aku dulu masa tu aku tak tahu, kata dia duduk cakap pelik-pelik je ni. Kan, jumpa dia R&R. Dia buat mata halui. Aku ingat dia buta roti. Dah lama tak jumpa. Cek-cek sungguh roti, buta perut. Kayak ni jumpa sakit ha. Syekh main aku nak tengok video hang tolong bagi dalil. Kata kitab ni ayat acak, busuk macam ayat acak. Nah, hang tolong bagi dalil. Hang cakap pun tak ada dalil. Hang kira semua benda baru ni bid'ah. Setiap bid'ah itu masuk neraka. Tanya Rodi. Nabi Muhammad SAW tak pernah mengaji dengan ustaz-ustaz dengan tok-tok guru. Tidak. Dia mengaji dengan siapa? Jibril. Kita mengaji dengan ustaz dengan tok guru. Bid'ah tak? Nabi tak buat. Nabi mengaji dengan Jibril. Apa tunggu? Esok malam Jibril mai ajar apa? Bukan semua bid'ah. Nabi dia berguru dengan Jibril. Menuntut ilmu tu wajib. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadis Muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Hadis Ibnu Majah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis hasan, kedudukan hadis hasan. Riwayat Imam Tirmizi dari kitab Riyadhus Salihin. Semua suruh menuntut ilmu. Kita pun menuntut ilmu, tuntut guru. Tak bid'ah Barak. Bukan semua bid'ah. Kullu adakah berarti semuanya bid'ah? Perbahasan banyak. Tengok ayat Quran tu, kullu. Tengok perbahasan. Tak semua. Walaupun makna semua. Kan? Setiap yang bid'ah. Adakah ini bid'ah? Menuntut ilmu? Dah. Nak kena tunggu Jibril. Nak bayaran banyak mana pula kat Jibril tu. Nak main Johor. Malam ni hampa buat pengumuman, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Esok pada malam esok di Masjid Al-Furqan Syekh Jibril
alaihi salam akan menyampaikan kuliah. Iblis dengar lari terkencing kan. Dah kita menuntut dengan ustaz tak bid'ah depa tu yang bid'ah, kuat membid'ahkan orang, kuat mengkafirkan orang. Hak betul-betul hangpa tak berani cakap. Ya tak? Baik. Tuan, benar. Ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ni kalau suruh lepas baca ayat tu, saya tak habaq 33-70 kencing dalam kain bapak ni. Imam Syafi'i dia boleh ingat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini tuan-tuan tuntutan supaya berkata benar. Ni ayat dia. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah bertakwalah kamu pada Allah dan katakan perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Sebab tu salah satu akhlak Islam, teras pada akhlak Islam, pertama ikhlas, yang kedua benar. Haram kata haram. Sebab tu dalam hadis Muslim kata, hadis riwayat Imam Ahmad kata, kita sebagai rakyat kena bagi nasihat kepada pemimpin. Bukan pemimpin main bagi nasihat kat kita. Banyak cantik katanya bulan 9 atau bulan 10 bulan raya tahun ni. Kan? Puak-puak PAN, tahu PAN? Syok fitnah pula kerajaan negeri Kedah membenarkan fashion show. Dah. Pula dah. Tak ada kerja apa. Kan? Hampa ni tak takut langsung. Dia kata, bagusnya negeri Kedah, buka ala pondok lagi, hebatlah ni fashion show. Dedah aurat lah. Datuk Penang tu, Datuk tu jawab dah akan ambil tindakan. Tak ada permit pun, tak dikeluarkan permit, tak ada kerja. Itulah setangkai mawar merah lah. Hak tak ada kerja, kandak petai dalam hutan. Tuan-tuan, minta maaf ni dalam rumah Allah. Kawan dengan orang jahat jadi jahat. Kawan dengan komunis pun apa jadi komunis. Aku berani cabar hampa dengan Al-Quran dengan hadis. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Suratul Furqan surah ke-25 ayat 28. Celakanya aku kerana silap pilih kawan. Faham bang? Jangan duk fitnah orang lah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Tabrani, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Nabi sebut silap pilih kawan, ikut kawan kita. Boleh bagi sana setangkai mawar merah. Pak Haji yang sana pun tahu lagu tu Alicat. Terima kasih. Ini baju merah mungkin apa? Tajalah. Dengar main nak terkencing. Aku tak pergi cang nah. Alah dia malam ni ada rakaman. Hampa dengar elok lah. Hampa ni semua dayus berani duk cakap dalam Facebook, tu pun bubuh nama samaran, muka pun ambil gambar orang lain. Aku gentleman, Ustaz Syaril Long, gambar sah-sah terpampang. Kan? Ni hentam kerajaan Kedah, hentam kerajaan Terengganu, hentam kerajaan Kelantan. Kelantan tak pandai perintah dah 32 tahun dah pas perintah Kelantan. Rakyat tak rasa nak tukar pun kerajaan. Kira Terengganu, kerajaan Terengganu baru satu penggal Dr. Syamsuri dah berjaya melangsaikan hutang kerajaan persekutuan sebanyak 64%. Kedah daripada 40 juta 2 tahun sudah kita ambil alih mentadbir mengurus kewangan negeri Kedah 40 juta, kini 600 juta simpanan kerajaan negeri Kedah Darul Aman. Yang mana lebih banyak, 40 atau 600 Rodi? 40 panahang. So duk sembang, hampa berani dalam Facebook, hampa anak jantan, mai kita masuk masjid, kita bincang tentang Islam dengan aku. Takat Facebook hari tu ada akaun tu, dia lawan saya. Saya bagi dalil Quran ni, lalat dia sokong aku. Takat tu lah. Dia tak ada modal, Quran tak boleh, hadis tak ada.
duk entam pam aku bagi dari Quran, aku bagi dari hadis. Dia kata ni semua celahu duk ada lah ni. Nabi tak buat, macam mana sahabat pi buat? Hang tak tengok hadis. Alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alayya bin nawajih. Hadis Abu Daud. Abang-abang tu kalah lalu. Duk mana yang Facebook, muka pun tak ada. Bubuh gambar apa Ultraman. Gambar Power Rangers, gambar Doraemon. Patutlah panggil macam Jebon. Syahrilum apa tengok Facebook ku, muka handsome ni ya. Ustaz Syahrilum. Oh, gentleman. Dia hentam aku, hentam aku jawab balik. Kalau berani mai kita masuk masjid baru syok. Dia tak? Duk berani kod Facebook buang masa ya, layan Facebook. Tuan-tuan, sebenarnya ni juga adalah kejayaan Yahudi Nasara. Dia tak? Ramai orang leka lengah kerana Facebook. Betul tak? Bakat duk layan sampai berjam-jam. Cuba hampa baca Quran sejam, agak-agak boleh. Baru 3 minit. So duk sembang lah. Itu kejayaan Yahudi Nasara. Nah, jadi benar adalah akhlak Islam. Al-Ahzab 70 kena cakap benar, bagi nasihat kepada pemimpin. Orang yang benar, ingat elok. Benar dalam tutur kata, benar pula dalam tindakan-tindakan. Allah kata apa pula? Radhi. Allah suruh kita sokong mereka. Allah suruh kita bersama-sama dengan mereka. Ada dalam Quran. Tok Bilal. Tok Bilal hari Jumaat ni aku tebah. Tak ada model ni. Ni dia ni tiap-tiap bulan. Lepas ni kena 2 bulan sekali. Ada insya-Allah. Hari Jumaat ni kita bercakap tentang hijrah. Matlamat hijratul Rasul. 3 ya, ringkas-ringkas sudah lah. Kan? Kena ambil faham elok-elok. Pasal ada orang kata lari pada Mekah. Kan? Macam orang pelarian. Pula dah tak? Keluar-keluar pas semua jadi hawa biru tu. Pasal apa? Langgak bai'ah abang. Langgak bai'ah. Bai'ah makan diri. Abang tahu bai'ah apa?